Fakta ketiga, tahukah anda terdahulu kegunaan utama anak patung bertujuan sebagai satu alat ritual, namun kini ia dijadikan sebagai satu alat mainan mahupun untuk menghiasi kediaman. Just get off my way. Terus berjalan, aku tak ada hal, okay. Perlu kau, jangan kau wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Salam penuh inspirasi daripada kami berdua, Fiza dan juga Uyaina di WHI Extra hari ini. Ya, dan hari ini pastinya di WHI Extra sambil-sambil anda bersantai di rumah bersama keluarga. Eloklah kalau anda luangkan masa bersama dengan kami di Wanita hari ini, kerana hari ini ada pelbagai topik menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Betul tu, Yana. Dan kalau kita cakap tentang hari ini, hari Sabtu, dan hari ini juga mungkin minggu ini minggu cuti yang cukup panjang. Ada mungkin yang pergi ke utara, selatan, pantai timur dan ke mana sahaja lokasi yang anda pergi, nak jumpa keluarga ke, nak bersama dengan rakan-rakan ke dan sebagainya. Pastikan anda sentiasa menitik beratkan tentang faktor utama keselamatan. Betul. Dan dalam wabak COVID-19 ini yang masih lagi tidak jumpa jalan penyelesaiannya, kita semua harus bersama-sama menggalas tanggungjawab ini untuk menjaga SOP yang telah ditetapkan. Boleh kalau nak keluar, tetapi lebih baik sekiranya berada di rumah sahaja. Okey, betul tu. Sebelum kita nak kongsikan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini, Extra hari Sabtu ini, pelbagai pengisian yang telah pun direncanakan oleh rakan penerbit kita Idin Puteri Azmi hari ini, kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda sebagai pembuka tirai siaran WHI hari ini. Kita akan bersama dengan segmen Jom Masuk TV. Cukup istimewa segmen tajaan hari ini, sesuatu yang menarik untuk anak-anak khususnya. Kita bersama dengan pengasas Mami Hana iaitu Puan Hana Syahadan. Silakan. Risaunya bila duduk rumah anak-anak asyik main gadget, stres pagi, petang, siang, malam, asyik gadget. Ada tak ibu ayah di luar sana yang mempunyai masalah ni? Jom tukar gadget ke Mami Hana. Kontak dulu nombor tertera sebab saya nak bagi tahu special kempen hari ini. Siapa yang kontak akan dapat cabutan bertuah sebiji laptop. Assalamualaikum, saya Hana Syahadan, pengasas Mami Hana. So jom, dalam ni ada satu buku magic yang berbunyi interaktif. Jangan terkejut kalau setiap muka surat ada suara. Mempunyai 20 muka surat. Jom, saya nak mulakan daripada solat. Ini yang paling penting kerana bila kita mendidik anak daripada rumah, investment, pelaburan yang terbaik adalah pelaburan anak-anak soleh dan soleha. Jadi ibu ayah pastinya nak anak-anak yang mendoakan. Jadi inilah kuncinya. Itu sebutannya. Dan dalam buku ini, My First Book, terdapat 3 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris serta bahasa Arab. Boleh digunakan di mana-mana, especially anak-anak dekat rumah sekarang. Inilah buku atraktif yang membantu solusi anak-anak yang mempunyai masalah ketagihan gadget, membantu masalah speech delay, iaitu kelewatan percakapan. So kalau mereka selalu tengok gadget, selalunya sensory kurang, hearing problem. Jadi risiko-risiko ini kita nak kurangkan dan bebas radiasi. Jangan risau, harganya hanyalah RM139. Potong lagi, saya nak bagi RM60. RM69. Silap pula. Hari ini sampai depan rumah. Kos penghantaran saya cover. Yang paling best, kena dapatkan 3 unit. Sebabnya harga asal RM417. Saya potong lagi, saya kasih RM199. Kita jadi ibu bapa yang bertanggungjawab. Kita belikan untuk anak-anak. Kalau datuk-datuk ataupun nenek-nenek, boleh belikan untuk cucu-cucu. Yang penting satu orang dapat satu. Yang best sekali, mereka tak payah nak berebut. Okey, kos penghantaran sampai depan rumah. Boleh join cabutan bertuah dan boleh dapatkan juga
bersama dengan semua ejen Mami Hana seluruh Malaysia. Kalau dah ada, jangan risau. Pergi dekat www.mamihana.com. Inilah masanya. Jom jadi ejen bersama Mami Hana. Nampak tak? Masih lagi berbunyi. Setiap daripada ni membantu motor kasar, motor halus, boleh menari, boleh berjoget dan dalam sekali boleh membantu anak-anak untuk bercakap dengan sebutan yang jelas, pengulangan yang membantu untuk anak-anak boleh komunikasi. Inilah masanya ibu ayah kena call nombor tertera sekarang juga. Jom jadi ejen yang sangat-sangat bertenaga dan bersemangat oleh Puan Hana Syahadan dari Mami Hana. Terima kasih kami ucapkan dan diharapkan anda kat rumah tu pun bersemangat juga untuk topik yang kami nak bawakan pada hari ini. Di mana Fiza, saya waktu kecil-kecil dulu kan, memang benda ni adalah teman setia saya. Anak patung Ya, anak patung. Okey, Yana, saya pula bukan kecil-kecil je. Saya pula sampai dewasa ni, saya memang ahli keluarga ataupun rakan-rakan terdekat memang tahulah Fiza ni memang adalah penggemar anak patung dan juga soft toys. Cuma dah sekarang ni macam adalah boleh juga dah bagi sikit-sikit ke orang. Kalau dulu orang pegang pun langsung tak boleh. Betul. Sekarang ni kalau pergi ke meja Fiza di office akan nampak ada satu anak patung tu berpakaian baju kebaya yang sangat-sangat cantik. Itu signifikan kerja dulu. Ya, betul. Dan Okey. mungkin ini juga akan menarik minat anda di rumah. Mungkin dalam kalangan adik-adik, anak-anak anda yang suka dengan anak patung, yang suka mengumpul anak patung dan tertanya-tanya, boleh ke nak buat anak patung sendiri? Betul. Dan sebenarnya kita nak kongsikan juga kepada anda penonton. Kalau kita cakap, Yana, tentang anak patung ni, sememangnya ia sangat signifikan dengan kanak-kanak. Ya. Apatah lagi kanak-kanak perempuan lah kan. Sebab kalau kanak-kanak lelaki tu mungkin kadang-kadang jarang-jarang bermain dengan anak patung tetapi lebih kepada action figures kan. Tetapi sebenarnya selain daripada anak patung ni, Yana, boleh membantu kepada perkembangan kognitif kanak-kanak. Nak tahu tak? Sebenarnya anak patung ni juga bagus untuk orang dewasa dan juga warga tua kerana ia dikatakan boleh membantu untuk mengurangkan penyakit Alzheimer dan juga demensia. Satu perkongsian yang menarik oleh Fiza dan pastinya ada pelbagai lagi kebaikan berkenaan dengan anak patung yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tetapi kalau anda ada sebarang perkongsian, ada soalan nak tanya ke, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Okey, sambil kita nak main-main dengan anak patung ni, Yana, kita nak berehat dahulu seketika. Ya, betul. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini seperti yang telah pun dikongsikan oleh saya dan Yana awal tadi. Hari ini kita nak kongsikan kepada anda tentang topik koleksi anak patung. Dan kalau kebiasaannya, anak patung ini seringkali dikaitkan dengan golongan wanita. Tapi hari ini saya bersama dengan Wan Ruzaini. Apa khabar, Wan? Hai, Kak. Okey, beliau merupakan salah seorang pereka fashion tersohor negara bersama dengan Rizman kan? Rizman. Tapi nak tanyalah juga, dah berapa lama agaknya sebenarnya Ruzaini mula mengumpul action figures ni ataupun anak patung ni? Okey, asal-usulnya seingat saya masa saya umur 12 tahun. Oh, okey. Saya dah collect tapi masa tu saya collect ala-ala budak-budak lah. Ikut kemampuan kita Kemampuan, lah kan. bukannya kita ni senang juga. And then masa tu collect pun macam arwah abah cakap, nak collect benda-benda ni bukan boleh dapat apa pun, tak bawa ke mati ke apa-apa kan, macam tu kan. Tapi saya rasa saya hilang stres dengan collect toys ni sebenarnya masa ketika tu. Hilang stres Hilang stres, ronok kan. Itu juga mungkin ada kaitannya dengan beberapa kajian sebenarnya yang dikongsikan tentang bagaimana anak patung ini juga memang mampu untuk menghilangkan stres. Okey, daripada usia 12 tahun dah mula mengumpul, sekarang dah pun berusia 30 tahun kan? Ya, Okey. Agak-agaknya lah kan ada berapa banyak koleksi Ruzaini sendiri? Tadi Kak sebut tadi 200 tak ada lebih sebenarnya. Saya tak mampu nak kira. Sebab Lebih 1,000? saya rasa hampir-hampir lah. Okey. Tapi memang sebab saya collect bukannya daripada action figure ni saja. Saya collect juga Barbie. Ya. Saya collect juga Transformers. Saya collect juga kereta-kereta Hot Wheels. Apa yang depan mata saya suka, yang saya rasa saya hilang stres, iaitu membuatkan saya untuk saya nak collect benda tu. Ini antara koleksi yang dikongsikan oleh Ruzaini di dalam laman sesawang Instagram Ruzaini lah. Macam kalau orang tengok sekali pandang, ini dekat kedai ke dekat rumah Ruzaini? Okey, sebelum ni kita pernah bertanya dengan Ruzaini kan, dari segi koleksi ni mesti kita terpaksa, minat kita ni kadang-kadang secara tak langsung kita juga kena korbankan sedikit wang kita. Betul. Okey, dari segi koleksi ni ada koleksi-koleksi ni memang koleksi-koleksi yang limited edition, terutama sekali koleksi Barbie yang sebelum ni saya pernah minta tak dapat tu. Okey, dari segi kos tu memang ada peruntukan ke ataupun memang tak kisahlah sebab minat tak kisah nak beli? Okey.
Saya sebenarnya minat, saya tak kisah nak beli. Sebab macam mana pun saya memang akan beli. Okey. Sebab memang akan beli. Macam mana pun kadang-kadang sampai ke malam, sampai nak tidur pun terfikir, rugi tak beli, esok kita kena pergi beli juga. Ya ke? Sampai tahap tu. Dari segi pembelian tu pula, Okey. adakah memang beli di kedai biasa atas talian ataupun memang Ruzaini carilah kolektor-kolektor yang menyimpan koleksi-koleksi yang orang kata, orang putih sebut rare ataupun yang pelik-pelik dan juga unik-unik ni untuk dijadikan koleksi Ruzaini sendiri? Okey, sebenarnya saya lebih suka membeli melalui online. Especially kalau first edition. Dia keluarkan first edition, mesti dia bagi special price. Okey. And then kalau terlepas, saya akan contact lah melalui eBay ke mana-mana ke untuk beli yang macam second hand macam itulah selalunya. Itulah dia orang yang kalau dah minat sangat kan. Kalau saya bersama dengan Ruzaini, Uyaina pula bersama dengan salah seorang figura yang cukup-cukup hebat ini, yang mungkin anda dah biasa dan kenal tentang koleksi beliau yang bukan sahaja boleh menghasilkan Barbie yang sangat-sangat cantik dengan pakaian kebaya, tetapi juga menghasilkan Barbie-Barbie daripada koleksi Borneo. Tapi sebelum tu Yana, saya nak kongsikan satu kajian daripada laporan WebMD. Ruth Dew, pengarah maklumat perkhidmatan dan juga sokongan untuk Persatuan Alzheimer berkata bahawa sememangnya di negara-negara maju mereka menggunakan anak patung untuk merawat gejala Alzheimer, yang mana dia digunakan di kebanyakan negara maju bagi penjagaan rumah warga tua dengan menggunakan kaedah ini bagi menenangkan pesakit. Wah, maknanya kan Fiza, bukan saja kepada kanak-kanak tetapi golongan dewasa juga ada memberi impak yang positif kalau kita ada anak-anak patung ni semua. Baik, seperti yang Fiza katakan tadi, sekarang ini anda bersama dengan salah seorang figura hebat yang mana merupakan seorang pramugara di salah sebuah syarikat penerbangan terkemuka di negara ini, dan sambil itu, terutamanya waktu tempoh CMCO hari itu, telah pun mula membuat anak patung Borneo. Yang anda bersama dengan Wesley Hilton. Apa khabar, Wesley? Ya, apa khabar? Kami tak pandai kelakar Sarawak tu. Sepa. Okey, baik. Wesley, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu. Berapa lama masa yang diambil sebenarnya untuk membuat satu anak patung ni, dan bagaimana sebenarnya boleh tercetusnya idea untuk membuat anak patung Borneo ni? Okey, mengambil masa dia ikut kostum, ikut pakaian tradisi. Paling simple saya boleh hasilkan dalam masa 3 hari. Okey. 3 hari untuk satu patung. Aha. Jadi 3 hari boleh sampai seminggu jugalah. Kalau yang susah tu seminggu lah ya? Sebab nak cari bahan-bahan dia lagi. Jadi kalau yang tercetusnya idea semasa nak balik gawai. Okey. Tapi sebab CMCO, kita tak boleh balik. Jun hari tu ya? Jun hari tu, betul. Bulan tu, so jadi pada hari tu, dia tak pernah buat pun. Saya tak pernah pun buat yang the rest of this. Okey. Jadi pada hari itu saya dengan kawan saya, housemate pada masa tu, kita fikir hari dah gawai dah nak dekat. Ya. Jadi apa kata kita nak meriahkan semangat terutamanya rakyat-rakyat Sarawak yang tak boleh balik pada tahun ni. Ya. Jadi saya hasilkan satu patung lah dalam busana tradisi Iban. Hebat sangat-sangat. Dan difahamkan ada lebih kurang 27 etnik besar di Sarawak. Dan di hadapan ni, kalau Wesley boleh kongsikan, ada etnik pakaian dari mana sahaja ni? Okey, pertama kita start di sini. Ya. Ini dari Dayak Salako. Okey. Melayu Sarawak. Dan ini kain keringkam dia? Keringkam, betul. Wah, cantik. Dia keringkam. Okey, seterusnya. Seterusnya dengan Lun Bawang. Baik. Ini dari Sabah lah, Kadazan. Yang ini pakaian tradisi Iban. Okey, kita pusing yang sikit. yang spesifik kepada batang rajang. Baik. Saya tengok headgear itu, saya sangat-sangat impressed dan kagum. Ini signature untuk batang rajang lah. Dan yang depan ni saya tahu, ni Iban. Ya, betul. Dan Wesley sendiri adalah etnik Iban, Etnik betul? Iban, betul. Dan ini pakaian untuk perempuannya dan ini lelakinya. Betul. Menarik. Dan sebelah sini pula? Sebelah sini, okey. Sini ada kita kaum Melayu, Sarawak tadi. Ya. Lepas tu yang ini adalah Bidayuh. Cantik betul topinya. Ya. Kita panggil apa topi ni? Topi ni Sipia. Sipia. Okey. Yang ini? Ini Salako. Salako, sama seperti itu. Yes. Okey, yang ini? kaum Melanau. Yang ini orang Ulu. Wah, apa yang saya dapat lihat kan, Sarawak dan Sabah, Borneo terutamanya memang kaya dengan pelbagai etnik yang mempunyai pelbagai pakaian yang perlu dibanggakan. Dan tahniah kepada Wesley kerana mencari jalan seperti ini untuk menjadi salah seorang anak Sarawak yang membanggakan. Baik, sekejap lagi kita akan bersama dengan Wesley sekali lagi untuk membuat demo macam manalah agaknya nak buat anak patung Borneo ni kan. Tetapi sebelum itu, kami ada satu trivia berkenaan dengan anak patung istimewa untuk anda semua. Silakan.
Tahukah anda pembuatan anak patung sudah bermula seawal tahun 1800 lagi? Anak patung pertama yang menyerupai manusia telah mula diperkenalkan pada zaman Mesir Purba lagi. Pengeluaran anak patung kemudian dijadikan sebahagian daripada budaya di seluruh dunia. Terdapat pelbagai jenis anak patung yang diperbuat daripada bahan yang berbeza mengikut kepada kesesuaian bentuk dan kegunaan. Kebiasaannya, pembuatan anak patung pada zaman dahulu akan mengambil masa yang agak lama dan bentuknya juga tidak kelihatan sempurna. Fakta ketiga, tahukah anda terdahulu kegunaan utama anak patung bertujuan sebagai satu alat ritual? Namun kini ia dijadikan sebagai satu alat mainan mahupun untuk menghiasi kediaman. Selain itu, anak patung juga ada nilai harganya yang berbeza. Ada di antaranya yang mencecah sehingga 25 juta ringgit. Ini kerana semakin lama tempoh pengeluaran anak patung itu, semakin mahal harganya. Fakta kelima, ramai yang menggunakan bahan makanan sebagai salah satu cara untuk membuat anak patung. Anak patung apple di mana kepalanya menggunakan apple kering dan anak patung kulit jagung yang pada awalnya tidak mempunyai wajah. Seterusnya, tahukah anda anak patung reborn baby merupakan sejenis anak patung kecil yang biasanya dibuat menyerupai bayi manusia. Ianya dianggap pelik namun sering dijadikan sebagai koleksi seni. Ternyata anak patung mempunyai banyak keunikannya yang tersendiri bergantung kepada apa yang diminati oleh individu itu, tidak kira wanita maupun golongan lelaki. Okey, itu dia. Sememangnya anak patung ni mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Tak kira lah untuk golongan wanita ataupun lelaki. Tapi keistimewaan koleksi-koleksi yang dibawakan di studio hari ini baru tak sampai 1% ya. Okey, Ruzani boleh kongsikanlah. Apa antara action figure ni? Yang anda pun mesti suka kan? Apa yang ada dekat depan ni? Okey, sebenarnya apa yang istimewa kali ini saya bawa sebab yang ini saya panggil Batman The Animated Series. Dia saya collect. Kalau Kak Fiza nampak kat tepi ni ada nombor tau. Oh, ada number. Apa maksud dia? Maksudnya saya collect dia nombor 1 sampai sekarang dia keluar 70. Awak dah ada 70 dah? 70. Tak pernah awak miss. ni. Dah kumpul semua dah? Semua ada. Okey, sambil-sambil kita nak tengok, saya nak tengoklah kalau saya harap Ruzani tak perasan tau, kamera jangan ambil, nanti dia perasan. Okey, Wesley nak tunjukkan juga demonstrasi untuk buat anak patung Borneo ni. Ya, Silakan betul. Wesley. Okey, Wesley, ini etnik mana? Ini adalah etnik Iban, spesifik kepada area Julau. Okey, dan Wesley nak tunjukkan apa sebenarnya sekarang ni? Okey, kita nak completekan dia punya look. Okey. Sebab sekarang ni dia halfway. Jadi apa yang ada sekarang ni adalah selampai. Ini dipanggil selampai. Selampai. Okey. Ataupun Macam selempang kot ya? Selempang, sash, samalah. Okey. Wesley, saya nak tanya, Ya, saya. kalau bagi sambil-sambil Wesley Okey, terus boleh. buat kan, nak tanya juga, mungkin bagi bukan sahaja saya tapi penonton-penonton yang cukup meminati anak patung ni kan, macam Ruzani sini kan memang particular ataupun memang teliti kalau nak beli koleksi dari anak patung ni. Bagi koleksi-koleksi patung Wesley ni pula kan, kalau saya nak beli anak patung, kalau kamera boleh fokus, saya kena pastikan hidung anak patung ni mancung, bulu matanya lentik. Adakah ini memang menggunakan anak patung, kita panggil apa, Barbie yang berkualiti tinggi kan, tu Ya, macam betul. mana? Selalunya saya akan gunakan Barbie sebab Barbie dia punya figure, at least figure dia lebih macam nak cakap proportion dia betul. Proportion dia betul. Kalau patung lain yang ada di pasaran, ada yang kaki tirus lah. Jadi Ada hidung tak berapa mancung, pinggang tak berapa ramping. Pinggang terlalu ramping. Terlalu tak ramping. bagus juga. Mungkin dia pakai ni kot. Ratu cantik. Pakai bengkong. Bengkong, Tapi kan bengkong. Wesley, difahamkan juga Wesley menggunakan fabrik ataupun material yang betul-betul, yang Yes. original daripada kainnya. Betul. Mungkin boleh kongsikan sikit? Okey, sebab untuk contohnya Iban, kita akan gunakan puak kumbu. Puak kumbu, dia yang ini adalah original puak kumbu. Wah. Macam alas meja ni juga. And then saya kena pastikan yang kita gunakan authentic punya material. Sebab pakaian tradisi adalah pakaian yang kita harus hormati. Kita ada nilai Ya, ada estetik nilai itu sendiri kan? estetik. Jadi sebab kita juga ingin menjaga sensitiviti masyarakat. Okey. Dan bercakap tentang Tukar Fiza, mesti juga Wesley menjadikan orang-orang lama sebagai rujukan. Sebab kita nak memastikan pakaian ni yang dihasilkan ni tepat mengikut lambang etnik itu sendiri. Betul? Betul. Sebab kalau kita cakap pasal Iban, saya bangsa Iban, jadi saya lebih mengetahui sedikit pasal pakaian tradisi Iban. Tapi untuk kaum-kaum lain macam Dayak Salako, orang Ulu, Bidayuh, Melanau Melanau ada,
saya kurang sikit bab tu. Jadi saya kena buat rujukan. Okey. Sebelum membuat satu patung. Apa yang Wesley lakukan ini yang diterjemahkan idea, inspirasi yang ada diterjemahkan melalui patung. Kalau kita lihat nisbahnya lebih kecil lah. Ada berkaitan juga dengan Wesley, antara Wesley dan juga Ruzaini. Ya. Kalau Wesley buat baju di patung, tapi Ruzaini buat baju di badan manusia. Saya kira ini mungkin ada perkaitannya juga tahu. Sebabnya bukan senang kan nak menterjemahkan satu naskah ke dalam figura yang kecil. Tapi Ruzaini ada tak pernah mendapat inspirasi daripada koleksi-koleksi anak patung dan terfikir untuk diterjemahkan ke dalam fashion? Daripada patung. Ya, memang sebenarnya saya pun salah seorang collect Barbie juga. Saya suka tengok saya collect Doll of the World. Pakaian Japanese, kimono, and then ada juga sari kalau India apa semua. Sebenarnya dia mengajar macam saya dalam segi design, bagaimana sebenarnya kita appreciate budaya dunia kita. Tak tertumpu pada Malaysia. Macam Paisley cakap tadi, kita ada macam Sarawak, walaupun di Semenanjung kita ada macam Baba dan Nyonya dan sebagainya, Minang dan sebagainya. Tapi sebenarnya ketemadunan dunia kita sendiri pun banyak. Kita boleh belajar daripada situ. Daripada Barbie tu. Betul. Dan mungkin selepas ni Rizman Ruzaini pula akan menghasilkan baju untuk Barbie doll daripada baju-baju yang mereka pernah hasilkan Betul lah. ini. Semua dah ada kan? Baju baby dah ada, baju orang dewasa dah ada, baju Barbie doll belum ada? Belum sebenarnya. Saya just nak share lah. Baju Barbie, kalau kita buat baju Barbie ni agak susah tau sebenarnya. Sebab dia kecil kan? Dia kecil. Dia punya apa yang Skala dia. armhole dia punya cantuman dia agak Betul. Bermakna ketelitian tu perlu dan sangat-sangat perlu. Betul. Oh, hebat. Macam yang Wesley katakan tadi, nak siapkan satu patung punya baju ni pun mengambil masa ketiga ke seminggu. Dah macam baju orang besar. Betul. Lagipun yang ini termasuk ada aksesoris. Baru nak sebut. Kalau boleh kamera fokus dengan lebih dekat lagi kan, kita lihat aksesori yang diguna pakai oleh Wesley ni termasuk bulu mata. Inilah juga bulu mata yang kami guna pakai untuk siaran ya. Dan ini kalau kita lihat macam yang Yana pegang tu, semuanya ni memang sangat-sangat teliti dengan kecil kan dengan aksesori ni. Tapi kan nak tahulah nak tanya Wesley sendiri, daripada mana sebenarnya Wesley boleh dapat sifat sabar untuk menghasilkan, ini bukan satu benda yang mudah kan. Nak jahit bead kat baju pun pening kan. Macam mana boleh dapat tu? Rasanya kesabaran tu memang dah ada, tapi memang dah lama dah sabar. Sabar ya. Macam curahan hati pula. Tapi rasanya sebab saya dapat tangan halus ni dari mak saya rasanya. Mak saya dia buat tenun, buat kumbu. Buat kumbu, dia buat anyaman bakul semua tu. Wow, okey. Baik. Wesley, Betul. Penerbit saya Uyaina dan juga Ruzaini serta penonton tak sabar nak tengok macam mana lekatkan bulu mata tu. Sebab nak lekat bulu mata, kadang-kadang jurumakeup kami nak lekatkan bulu mata kat mata kami pun Ketar tangan dia. macam mana Kalau lekatkan kamera ni? boleh zoom juga, untuk patung yang ni, sebelah ada bulu mata dan sebelah lagi tiada. Jadi Wesley akan tunjukkan kepada kita macam mana dia nak lekatkan bulu mata ke mata patung ni. Okey. Baik. Silakan Wesley. Kamera jangan ambil tahu biar Wesley tak nampak. Kita bawa balik. Ini kita guna bulu mata yang pakai kat orang tu. Yes. Ini apa nama ni? False lashes. Saya guna human hair lashes. Okey, sebab tu dia nampak lebih natural lah. Supaya dia lebih lembut. Okey, sambil Wesley buat ni, mungkin Wesley boleh kongsikanlah juga kalaulah mungkin ada orang yang berminat, macam Ruzaini dah hintai-hintai kan, nak jadikan di koleksi sebab ini handmade ya. Dari segi harga, tempahan, berapa lama masa yang diperlukan tu? Okey, tempahan kalau ikut sekarang lah. Kalau ikut apa nama ni? Traffic sekarang ni. Banyak tempahan, jadi kalau tempat sekarang ambil masa 2-3 minggu lah. 2-3 minggu. Yang ke 2-3 tahun. Tak. 2-3 minggu. Okey, 2-3 minggu boleh tunggu. Boleh. Dan mungkin bercakap tentang price range yang pula. Harganya dalam lingkungan berapa ke RM berapa tu? Harga dia start dari 350, 350 boleh sampai ke 700 lah. Mengikut orang kata ketelitian dan kesusahan nak menyiapkan baju. Okey, nak tanya kepada Ruzaini duduk jauh di Temenung. Ingat dekat rumah ke? Sebelum ni Uyaina, masa kita tanya Ruzaini tentang koleksi-koleksi Ruzaini ni, kita tanya adakah pernah nak jual ke, nak bagi orang ke? Jawapannya mungkin berbeza. Sekarang ni dah ada anak kan? Anak lelaki pula tu kan? Adakah Ruzaini merasakan bahawa koleksi ini akan diberikan kepada anak nanti ataupun memang ada
niat untuk satu hari nanti untuk menjual koleksi-koleksi ni? Buat masa ni saya tak ada planning lagi. Tapi apa yang saya rancang dengan wife saya rasa saya akan serahkan harta saya ni kepada anak saya. Betul. Kita buka. Betul tak? Tapi sebenarnya kan kalau dikumpul-kumpul kembali dan kalaulah Zaini nak buat pre-love ni boleh mencecah ribuan malah Ya, ratusan sebenarnya ribu buat ringgit kata Rizman sebenarnya. lah. Rizman kata boleh beli sebiji rumah dia kata. Oh, wow. Kalau campur banyak-banyak. So kita nak ambil mana ni? Tak pun nanti kan mungkin Ruzaini boleh jadikan museum. Wah, yes. dia macam Itu orang nak mungkin. masuk tengok action figure kan kena bayar tiket RM5. dan boleh tengok. Mungkin. Boleh. Mungkinlah kalau suatu hari nanti kalau macam Dah puas main dengan patah-patah dah semua. puas sangat dan kita rasa benda tu one of the part of the macam kita boleh dapat side income kita. Why not kan? Tapi nak tanya juga kepada Ruzaini dari segi cara penjagaan. Bila kita ada koleksi ni pasti kita sayang. Betul. Kadang-kadang kita anak patung kita yang dah busuk dah 10-12 tahun pun kita ya. kedekut nak bagi orang pegang. Betul. Tapi ini kan pula anak patung yang tak dibuka lagi daripada kotak dan sebagainya kan. Dari segi penjagaan, adakah Ruzaini benarkan orang lain termasuk isteri menyentuh, membersihkan koleksi-koleksi ini? Tidak. Jawapannya tidak. Tidak ya. Okey, saya rephrase balik soalan tu. Kalau anak pula yang nak menyentuh boleh ataupun tidak? Rahil baru kecil lagi sekarang. Jawapan selamat. Dia selamat. Dalam masa beberapa bulan lagi dah setahun anak-anak lelaki kan dia suka tau Transformers, Batman ni. Saya dah standby dah sebenarnya. Jawapan dah standby dah. Jawapan selamat ya. Okey, dan Fiza dan Ruzaini kalau kita dapat lihat sekarang ni Wesley telah pun menyiapkan ni tinggal nak gunting ke bulu mata ni. Kita tunggu dia kering. Selalunya kering tunggu dah 2-3 jam lah. Tapi Ini kita kalau tak yang rasa cukup. kalau yang dekat mata patung sekarang ni dekat mata Fiza. Ya, betul. Panjang dia kena gunting tu. Cuba tunjuk gunting sikit. Boleh? Boleh tak? Boleh. Selalunya saya gunting. Nampak? Oh, Boleh? macam tu dia Gunting gunting. begini. Oh, susahnya. Tengok Okey. tu. Sambil Wesley gunting tu kan. Ruzaini mungkin boleh bagi tips lah kepada penonton-penonton. Kalau yang mereka yang mula nak membuat koleksi, nak menyimpan koleksi anak patung ni, mungkin dijadikan terapi, minat ataupun hobi. Bagaimana cara untuk mereka bermula? Okey. Pada saya, mereka yang baru nak mula, pastikan anda betul-betul minat dan jangan membazir. Itu dia keyword dia, jangan membazir. Jangan membazir sebab apa yang saya nampak setengah orang tu dia collect bukan minat dia. Dia just collect ikut trend dan kawan-kawan dia. So bagi saya itu agak membazir lah. So yang pastikan benda tu kita beli, kita tahu dan appreciate apa yang kita beli tu. Itu sebenarnya lagi bagus. Dan betul juga orang kata kalau nak berbelanja tu juga perlu berpada-pada. Betul. Kita kena tengok dulu bajet kita cukup ataupun tidak, Ya. barulah kita beli. Dan sambil Wesley trim Barbie doll kita ni punya bulu mata, untuk Wesley sendiri mungkin ada social media yang Wesley nak kongsikan. Kalau ada dalam kalangan penonton kita yang nak membuat tempahan, bagaimana caranya? Okey, boleh pergi ke laman Facebook saya ada special untuk Borneo Doll. Dia ada Borneo Doll by Wesley Hilton. Ataupun pergi ke Instagram saya, Instagram @wesleyhilton. Dan saya tengok Ruzaini tu tak lepas mata dia daripada memandang hasil kerja tangan Wesley ni tadi. Nanti PM tepi kalau nak beli. Tapi kan kalau antara banyak-banyak koleksi ni, jom kita boleh bergerak ke sana. Boleh, mari. Mana sebenarnya yang menjadi pilihan utama Wan sendiri? Okey. Saya suka yang ini. Oh, yang Melayu ni. Ini apa ni nama koleksi? Dia Melayu Sarawak. Melayu kan? Sarawak. Melayu Sarawak. Ini panggil apa ni? Ada nama istimewa kan? Kain keringkam. 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 Selendang keringkam. Menarik. Okey. Dia macam tak tahu, nampak macam Barbie Melayu cantik. kan. Dengan rambut hitam dia kan? Betul. Tapi yang untuk rambut dan makeup ni Wesley memang kena buat semula Ya, lah ya. saya buat semula. Saya repaint lah. Kan? Okey. Saya buang dia punya makeup asal dan saya akan repaint dan pakai watercolor pencil. Okey, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Wesley dan juga Ruzaini di atas perkongsian pada hari ini. Kata orang daripada hobi ataupun minat itu, siapa sangka satu hari juga boleh menjadi sumber pendapatan. Betul. Dan dia jadikan career. Ya, betul. InsyaAllah. Kami harapkan perkongsian kami hari ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada anda untuk topik kita ini. Kita dah berehat dahulu, Yana. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Saya nak bawa balik inilah. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita hari ini dan sekarang ni dalam segmen Tajaan yang nak bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi dari yang merupakan pengasas Viasa Cosmetic and Healthcare. Apa khabar? Baik, sihat Yana? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini apa yang nak dikongsikan, Datuk? Silakan. Terima kasih Yana, cantik berseri hari ini Yana. Saya pasti kat rumah sana Yana. Hari ini hari bercuti Yana. Ramai yang kata orang tu makan-makan macam-macam hari ni ya. Makan enak-enak ya. Jangan lupa Yana. Kalau kita dah makan macam-macam, makan berlemak ya, semua tu kalori yang tinggi Yana, saya kira ya. Bila kalori dah tinggi, makan berlebihan ya, boleh menyebabkan kata orang tu bentuk badan tak menawan ya. Kemudiannya susah nak berfashion. Mulalah kata orang tu memerap lama dalam tandas kadang-kadang ya. Sebab apa? Kita ada masalah susah nak lawas, sembelit, susah nak hadam. Dan kalau kita tengok video kat CCTV Yana, ini adalah senario biasa yang berlaku di kalangan orang kita kadang-kadang ya, makan berlebihan ya, makan berminyak, makan berlemak, makan makanan yang kalori tinggi ya, saya faham ya. Apa-apa pun kita kena jaga pemakanan, gaya hidup sihat, pemakanan seimbang untuk dapatkan bentuk badan yang menawan. Sebab apa ya, kalau kita makan berlebihan kadang-kadang ya, kita rasa kurang keyakinan diri, tak cantik, nak berfashion susah, nak pakai baju pun susah ya nak. Yang mana ya, mengikut model intervensi cara hidup rakyat Malaysia ya, mendapati 43.7% rakyat adalah tidak aktif ya. Dan mengikut garis panduan diet di Malaysia ya, pengambilan serat yang mencukupi adalah di antara 20 hingga 30 gram serat setiap hari. Walau bagaimanapun rakyat Malaysia tidak mengamalkan serat yang mencukupi ya. Mulalah ada masalah, kadang-kadang nak berfashion susah. Yang anda lihat kat TV ni, beli baju kadang-kadang tak muat, dah berapa tahun simpan balik dalam lemari, susah nak berfashion, makan macam-macam, bila kita makan kita lupa ya nak. Jadi salah satu solusi untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal ialah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang, dan jangan lupa ya, dapatkan serat yang mencukupi seperti apple fiber di kaca TV anda lihat sekarang ni. Saya kira Yana, apple fiber Viasa ni dah cukup laris di pasaran kita, sentiasa kehabisan stok. Walau bagaimanapun anda tak perlu risau, anda boleh buat belian secara online sekarang ni Yana. Selain di toko-toko jamu ya, yang mana anda lihat apple fiber Viasa ni dicadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg, manakala orange fiber Viasa ni untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Dan saya sangat cadangkan ya, anda ambil apple fiber ataupun orange fiber Viasa ni setiap kali selepas makan berat, makan tengah hari ataupun makan malam ya. Sebab apa? Seawal 4 hingga 8 jam anda akan ketandas untuk kata orang tu menyingkirkan makanan yang tak terhadam ya. Kadang-kadang lebihan makanan yang terlekat di dinding usus ya. Saya faham ramai di antara kita ya yang kurang menitik berat mengenai pengambilan serat. Seperti yang saya katakan tadi ya, ada masalah sembelit, memerap lama dalam tandas. Dan bila anda minum apple ataupun orange fiber ni secara teratur, Yana, kita lihat kat kaca TV tu dah mulalah boleh berfashion dan sebagainya. Dan sebenarnya apple fiber dan orange fiber ni Yana bukan sahaja untuk orang yang remaja, tetapi semua peringkat umur saya sangat cadangkan. Kalau pakcik-makcik ya kat rumah yang dah berusia, kadang-kadang ya perut dah membuncit dan sebagainya, saya pentingnya anda amalkan apple fiber dan orange fiber ni. Sebab apa ya, pengambilan serat yang mencukupi dapat membantu membersihkan usus kita ya. Sebab apa? Punca utama penyakit ni adalah pada usus yang kotor, usus yang tak sihat ya, menyebabkan perut kita buncit, rasa tak selesa, kadang-kadang memerat lama dalam tandas ya. Jadi dapatkan apple fiber Viasa ataupun orange fiber Viasa ni, yang mana sangat-sangat baik ya. Seawal 4 hingga 8 jam anda akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam ya. Jadi badan kita akan rasa lebih ringan, pergerakan usus kita lebih lancar, insya-Allah ya, badan kita lebih sihat dan kita akan jadi lebih aktif ya nak. Itu yang paling penting. Harga apple fiber Viasa ni RM30, manakala orange fiber Viasa ni RM35. Itu harga untuk pada tahun 2020. Pada tahun depan kita dah terpaksa naikkan sedikit harga dia. Sebab apa? Kos bahan mentah lebih tinggi ya nak. Dan seterusnya ya nak, ni yang kedua saya bawa julung-julung kalinya di Wanita hari ini, produk terbaru iaitu Trim White ya. Yang mana Trim White ni didatangkan dengan dua perisa, iaitu coklat Belgium dan juga kopi Arabica. Dan sebenarnya Trim White ni ya nak adalah produk terbaru yang mana ya, saya faham ramai di antara kita yang mempunyai selera makan yang membuat-buat ya. Jadi salah satu cara untuk mengekang selera makan ialah dengan mengamalkan Trim White ni, yang mana ya, Trim White Viasa ni diformulasi menggunakan Garcinia cambogia, yang mana ya, Garcinia cambogia ni kaya dengan asid hidrositrik yang mana dapat membantu merencat selera makan anda. Kemudiannya ya, dalam ni juga ada ramuan seperti citrus dan juga guarana yang mana dapat membantu ya pembakaran kalori ya, yang mana Yana anda amalkan Trim White ni setiap kali selepas makan berat. Kalau boleh anda amalkan pada waktu pagi, maksudnya selepas anda sarapan, anda terus minum Trim White ni sebagai minuman sarapan pagi, yang mana ya Yana kita akan rasa lebih kenyang, bertenaga sepanjang hari. Dan ada dua perisa, coklat Belgium dan juga kopi Arabica, harga yang rasa yang sangat sedap. Dan harganya serendah RM45 sahaja. Dan anda tak perlu risau Yana, pengambilan Trim White ni tidak memberi kesan sampingan, tak ada rasa berdebar, tak ada pening-pening ya. Sebab apa? Ianya bebas dari bahan terlarang, tanpa sibutramine ya, yang mana sangat-sangat sesuai untuk anda amalkan untuk anda yang nak mengecapi dan juga mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal Yana. Dan kalau waktu pagi, maksudnya selepas makan berat kita minum Trim White, waktu malam ataupun selepas makan berat, sebelum kita tidur kita boleh minum apple fiber ataupun orange fiber untuk pelawasan yang lebih lancar.
jadi tu, boleh Yana. diambil bersama ya? Boleh diambil bersama. Dan seterusnya Yana, untuk kesihatan yang terbaik jangan lupa dapatkan Platinum Drink ni. Saya kira Platinum Drink ni adalah minuman tambahan yang mana dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan anda ya. Saya kira ya formulasi yang terbaik diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah Yana, menggabungkan ramuan-ramuan yang tinggi antioksidan ya, sangat baik untuk kesihatan tubuh badan ya, menjadikan anda lebih bertenaga ya, insya-Allah dapat membantu memerangi radikal bebas yang mana merupakan punca utama penyakit sekarang ni, macam-macam penyakit yang ada Yana. Jadi jagalah kesihatan anda. Untuk keluar daripada permasalahan kesihatan, jangan lupa ya minum Platinum Drink ya, yang mana ianya sebagai sumber nutrisi dan juga vitamin yang sangat-sangat baik untuk tubuh badan anda. Cara yang mudah untuk anda amalkan, setiap kali selepas sarapan pagi 15 hingga 30 ml dah cukup. Formulasi tanpa gula Yana. Sangat sesuai untuk anda amalkan semua peringkat umur. Dan Yana, produk VIASA juga telah mendapat penganugerahan sebagai Super Brand Malaysia pada tahun 2018 dan juga 2019. Saya kira ya, satu pencapaian yang luar biasa untuk produk tempatan. Jangan lupa ya, kekal sihat, cergas dan juga bertenaga dengan Platinum Drink VIASA ni. Harga RM99 saja. Dan untuk anda yang nak mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal, jangan lupa dapatkan Trim White VIASA ni Yana. Ada kopi Arabica dan juga coklat Belgium. Pilih salah satu. Dan pada waktu malam jangan lupa minum apple fiber ataupun orange fiber. Apple fiber untuk berat badan kurang daripada 70 kg, orange fiber untuk berat badan melebihi 70 kg. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VIASA baru beli. Sebab apa? VIASA adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Yana, bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, hubungi hotline kami 0192444492. Saya ulang balik, 0192444492. Dan kalau anda nak buat belian secara online, jangan lupa beli di Shopee, di Lazada dan juga di portal online kami itu jombuy.my. jomby.my. Terima kasih Yana. Terima kasih banyak-banyak Dato' Sama-sama. Azril. Pastikan VIASA baru beli. Okey, terima kasih Dato' Azril sekali lagi, dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kami nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Thank you Dato'. Thank you. Wanita hari ini. Kau berlari sana sini, main ikut suka hati, masih dalam pikirku. Apakah rasaku beban? Itu ini ku percaya. Lama sudah ku baca, jangan nak try I'm done. Just get off my way. Terus berjalan, aku tak ada hal okay. Tak perlu kau, jangan kau ulang. Dah berkali ku kata boleh blah. Kau boleh blah. Kau boleh blah. Kau boleh blah. Kau boleh blah. Sakit hati tak peduli, parah lagi ku menanti. Kau fikir kau siapa? Tak payah cerita, dah malas ku dengar. Ain't got time for your drama. Tolong tukar siaran, aku dah naik bosan. Yeah, I don't know what to do with my emotion. Jantung berdegup, now you made it frozen. Promise that I gave you the best of me. Berpisah tanpa rela is meant to be. Tak perlu kau kembali, tak perlu kau menanti. Laut sanggup direnangi, tak bermana hatiku kau boleh menangi. Kau boleh blah, never come back. We never merge, this is the last. Oh, I'm done. Just get off my way. Yeah. Na, 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 na. Terus berjalan, aku tak ada hal okay. Tak perlu kau, jangan kau ulang. Dah berkali ku kata boleh blah. Kau boleh blah. Kau boleh blah. Kau boleh blah. Kau boleh blah. Yeah, yeah. So long, baby, you got so long. You know I ain't got time, your drama. No, yeah.
boleh belah. So nak kami belah sekarang ke? Tak tahu. Tak. Yana silakan. Okey, hari tu pernah datang dengan The Alif untuk lagu yang berbeza. Hari ini untuk lagu Boleh Belah. Ya, betul. Okey, difahamkan lagu ni bersama dengan Chabi, betul? Betul. Okey, tapi kenapa Chabi tak ada dan Oh, sekarang ni berkongsian? Chabi sedang sibuk dengan syuting dia untuk movie. Oh, So, dia tak boleh datang lah. Tapi sebenarnya berduet bersama. Betul. Okey. Dan kalau kita cakap tentang lagu duet ni kan, kalau kita lihat bukan senang juga untuk kita meletakkan diri dalam orang kata industri muzik ni kan. Jadi apa perancangan Camellia? Apa yang membuatkan Camellia rasa pertaruhan naskah melalui lagu duet ni lebih bagus ataupun lebih baik berbanding single seorang solo? Oh, rasanya Kemi perancangan Kemi rasa Kemi nak mencabar diri Kemi lah. Kemi rasa macam, aku boleh rap ni. So, apa salahnya kan? Tapi hari tu kalau lagu dengan The Alif tu lagu yang sedih lah kan orang cakap. Tapi lagu ni lagu yang rancak dan macam lagu yang macam geram ni dengan seseorang ni. Seorang tu boleh belah. Yana, sisi lain ataupun sisi berbeza Kemi kan? Maksudnya? Okey, mungkin ini menampilkan imej yang berbeza. Betul. Dan untuk lagu Boleh Belah ni mungkin kami boleh kongsikan sedikit. Siapakah penulis liriknya? Siapakah komposernya? Okay, penulis liriknya kita orang buat bersama. And komposer ni dia terdiri daripada 4 orang daripada 4 production. Karya Karam, Purnama, Ottoman dengan Pon Hasrin. Oh, ramai. Ya, Pun ada juga. Ada. Kita kan? Ya, betul. Okey. Tapi dari segi penerimaan pula, penerimaan peminat-peminat, pendengar-pendengar macam mana setakat ni? Setakat ni okey, tapi banyak lagi yang belum tahu lagu ni. So, itulah nak kena push lagi. Dan lagu ni release bila? Jumaat lepas. Baru sahaja. Baru lagi. Panas lagi rasa. Panas kan? Baru. Panas. Okey. Mungkin boleh kongsikan juga ada orang yang mengatakan bahawa lagu ni kalau kita dengar kan sikit-sikit ada mirip-mirip dengan lagu yang kebiasaan yang dibawa oleh Yuna. Ada tak orang cakap macam tu? Memang sumber inspirasi ke ataupun bagaimana? Oh, sebenarnya Yuna pun salah satu inspirasi saya. Dia memang penyanyi yang hebat lah. Tapi lagu ni ada inspirasi daripada artis luar jugalah. Iaitu? Macam Doja Cat. Okey. Doja Cat lah Mungkin ni. Kemi boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton, peminat-peminat yang baru je mengenali Kemi dan bagaimana cara untuk mereka mengenali lagi Kemi dengan lebih rapat dan juga dekat. Okey, kalau korang semua nak tahu Kemi lebih lanjut, korang boleh follow je Kemi dekat mana-mana social media Kemi. Korang boleh search Camellia Shermaine kat situ. YouTube channel kalau ada? YouTube channel pun ada Camellia Shermaine juga. Camellia Shermaine juga banyak buat cover kan Kemi? Masa ni kurang. Tapi sebelum ni memang banyak kan? Sebelum ni memang banyak. Okey. Kami doakan yang terbaik buat Kemi. Semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat. Lepas ni lagu solo lah pula. Tak sabar nak tunggu tu. InsyaAllah. Selamat pagi jaya kami ucapkan kepada Kemi. Semoga terus berjaya dan bertapak dalam industri muzik tanah air. Okey. Baik. Yana, ada sesuatu yang juga nak kami kongsikan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini dan TV3 khususnya yang mana Yana? 7 pasangan penyanyi berjaya mara ke peringkat separuh akhir lagu Cinta Kita Dua. Jadi pasangan manakah yang terus mengukir cinta melalui lagu? Teruskan sokongan anda dengan menonton episod ke-7 lagu Cinta Kita Dua yang dihoskan oleh Kak Lina Pompom kita, Eli Mazlin dan juga Diva AA iaitu Azwan Ali, juga juri cinta Hale Husaini, Masidayu dan Ajai pada 27 Disember Ahad jam 9 malam hanya di TV3. Tapi kan sambil-sambil anda menonton tu Yana, jangan lupa juga untuk kongsikan pendapat anda di media sosial, di Instagram, di Twitter khususnya dengan menggunakan tanda pagar #lagu Cinta Kita Dua. Saya suka tengok Diva Azwan Ali dengan Mami Masidayu. Macam secucuk pun ada juga. Diva AA 2020. Yana, saya nak tanya Yana, kalau Yana sendiri kan, kalau dengar lagu apa yang mengingatkan Yana tentang seseorang? Banyak. Salah satunya adalah lagu Terukir di Bintang. Alah.
Fina tadi. Siapa lagi? Lain macam soalan Fiza Kalau ya. kita cakap tentang ingat orang ataupun individu-individu ini juga Ya. mungkin ada perkaitannya dalam kehidupan kita, tahu Yana. Kadang-kadang ada orang itu yang memang meninggalkan kesan besar dalam hidup kita, sama ada dia orang yang pernah menaikkan kita, memberi semangat, sahabat karib, ataupun mungkin dia boleh menjadi cinta lama kita. Betul. Dan Isnin nanti kami akan kembali dengan topiknya Cinta Lama Berputik Kembali. takut. Ya, takut kan? Kepada anda, kalau ada sebarang perkongsian nak diluahkan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkan perasaan, komen dan juga pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Dan Yana, sebenarnya kan kadang-kadang ada orang mengatakan bahawa laman sosial hari Ya. ini juga yang antara medium ataupun platform yang boleh membuatkan cinta lama berputik kembali. Ada throwback tu. Tapi konotasinya berbeza tau. Kalau cinta lama itu berputik antara individu A yang tidak mempunyai pasangan dan individu B yang mungkin sudah kehilangan pasangan, tak apa. Tetapi yang kita takutkan adalah kalau cinta lama yang berputik ini dengan individu-individu yang telah pun ada pasangan. Betul. Dan untuk Fiza mungkin cinta baru telah pun berputik. Setakat ini belum lagi. Tapi tak apa. Kita teruskan bersama dengan anda hari Isnin nanti. Ya, betul. Bagi pihak rakan penerbit, Irin Puteri Azmi dan juga seluruh kru produksi, Ya. kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana sudi menonton WHI Extra pada hari ini. Selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Usahawanti aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.